Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zakir Rafiq bin Abdul Wahab. Nama matrik saya 10 DKM 20F903. Saya akan menerangkan tentang pengenalan rasuah. Fenomena rasuah sering dikaitkan dengan istilah tumbuk rusuk atau makan suap. Ini membawa maksud yang negatif kepada imej sesebuah masyarakat itu. Semakin tinggi kadar rasuah di sebuah negara itu, maka semakin rendahkan persepsi masyarakat luar terhadap kemampuan rakyat negara terbabit untuk melakukan sesuatu, terutamanya dalam aspek ekonomi. Media masa turut menyiarkan pelbagai kes yang melibatkan pegawai kerajaan berprofil tinggi yang terlibat dalam amalan rasuah ini, sebagai bukti betapa masalah ini semakin menular dalam masyarakat kita. Jelaslah fenomena sosial ini mempunyai pelbagai implikasi, punca dan langkah yang efektif untuk menanganinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aikal bin Muhammad Fadli. Nombor matrik saya 10 DKM 20F1047. Pada hari ini, saya akan mengubah rakan saya, Muhammad Deden, tentang tajuk etika dan peradaban, iaitu rasuah yang berlaku di Malaysia. Okey, Cik Deden, boleh saya tahu pada pendapat Cik, apakah punca atau faktor berlakunya rasuah di Malaysia? Contoh yang saya dapat bagi adalah sifat tamak seorang tu. Contohnya dia ingin lebih daripada orang lain, dia ingin menunjuk ataupun dia riak. Itu. Okey, selain daripada itu, Selain daripada tu, mungkin dia kekurangan iman dan takwa dia dalam diri sendiri untuk menghalang, tapi dia nak juga menerima rasuah tu daripada perasuah itu juga. okey, seterusnya dan Terakhir mungkin dari segi sosial di Malaysia ni menganggap rasuah itu sebagai perkara biasa, normal di kalangan, dan ia berlaku dalam kalangan contohnya uniform seperti polis yang sangat biasa dalam memberi rasuah untuk mengelak saman ke contohnya. Itu yang seperti. Okey, terima kasih Encik Daniel atas perkongsian Encik tentang apakah punca atau faktor berlakunya rasuah di Malaysia ini. Okey, seterusnya saya akan menunggu rakan saya. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya ini adalah rakan saya, Muhammad Isma. Okey, Encik Isma, boleh saya tahu apakah pandangan Encik tentang punca ataupun faktor berlakunya rasuah di Malaysia ini? Okey, berdasarkan hasil kajian yang didapati, terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan rasuah lah. Dia antaranya adalah faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, boleh saya tahu apakah faktor dalaman dan faktor luaran yang punca berlakunya rasuah di Malaysia? Hasil kajian mendapati bahawa terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan rasuah, iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Okey, boleh saya tahu Encik Isma, apakah faktor luaran dan faktor dalaman punca ataupun faktor berlakunya rasuah kat Malaysia? Faktor dalaman yang menyebabkan seseorang melakukan rasuah adalah kerana dia kelemahan peribadi dan tidak berintegriti, dan seterusnya terdapat peluang untuk seseorang itu melakukan rasuah. Faktor luaran pula adalah disebabkan oleh gaji yang rendah, tekanan kewangan dan tekanan kerja serta dasar negara yang tidak baguslah. Okey, terima kasih Encik Isma kerana kongsi pendapat untuk punca atau faktor berlakunya rasuah kat Malaysia ni. Okey, itu sekian sahaja pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Amirul Adha bin Abdul Rahim. Nombor matrik saya 10 DKM 20F104. Hari ni saya nak interview seorang rakan saya untuk bertanya tentang apa kesan rasuah kepada masyarakat dan negara. Okey, saya akan pergi kepada rakan saya, akan bertanya. Lepas ni saya akan temu ramah rakan saya untuk bertanya beberapa soalan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya soalan. Ya, boleh. Saya nak tanya, apa kesan rasuah pada masyarakat dan negara? Kesan rasuah terhadap masyarakat ni dia meruntuhkan akhlak lah, terutamanya golongan-golongan muda. Lepas tu tidak bersatu padu antara sesama kaum.
Untuk negara pula, dia mencalakan imej negara di mata dunia dan meruntuhkan sesuatu organisasi lah kalau rasuah ni terlibat dalam negara. Itu lah kot pandangan saya. Okey, terima kasih ya. Ya, semua. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menyiasat apa sahaja bentuk rasuah berdasarkan peruntukan undang-undang, bukannya tertakluk kepada pemahaman peribadi. Menurut Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki, rasuah adalah rasuah, tidak kira bagaimana seseorang itu memilih untuk menggambarkannya kerana undang-undang jelas mentakrifkan apa yang dimaksudkan dengan pembelian undi. Memetik laporan akhbar berbahasa Inggeris, Azam berkata Seksyen 10(A) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 adalah sangat jelas dan sebarang istilah awam digunakan mempertahankan hujah adalah tafsiran peribadi semata-mata. Tambah Azam, sama ada ia sedekah atau sumbangan, undang-undang menganggapnya sebagai rasuah yang dibayar kepada pengundi, tidak kira sama ada pengundi memintanya atau tidak. Seksyen 10(A) Akta merujuk kepada perbuatan rasuah sebelum, semasa dan selepas pilihan raya dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh calon sendiri atau oleh wakil bagi pihaknya. Komen Azam itu susulan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang baru-baru ini terhadap petisyen difailkan UMNO Terengganu bagi membatalkan keputusan PRU di 3 kawasan parlimen di negeri Pantai Timur itu. Beliau berkata mereka yang dirakam dalam video menyerahkan wang tunai kepada pengundi hanyalah melakukan kerja amal atau sedekah. Komen beliau bagaimanapun mengundang kritikan pelbagai pihak kerana Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 jelas melarang perbuatan terbabit. Seramai 47 orang pengarah syarikat ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di seluruh negara menerusi Ops Haya 2.0. Kesemua yang ditahan berusia antara 30 hingga 70 tahun merupakan pengarah syarikat yang telah mengemukakan tuntutan program pengambilan dan latihan pekerja kepada pihak perkeso, namun ianya tidak dilaksanakan sebagaimana tuntutan. Tangkapan ke atas 47 individu berkenaan terdiri daripada 14 wanita dan 33 lelaki. Ops Haya 2.0 adalah operasi bagi mengekang penyelewengan dan ketirisan dana kerajaan hasil tuntutan palsu yang dibuat oleh pengarah-pengarah syarikat menerusi program insentif pengambilan pekerja dan program latihan penjana. Jumlah tuntutan yang terlibat adalah antara RM450,000 hingga RM2 juta. Ops Haya 2.0 ini adalah lanjutan daripada Ops Haya 1.0 yang dilaksanakan pada 2022 yang lalu. Ianya dilaksanakan di seluruh negara dengan kerjasama Perkeso dan SPRM. Kesemua 47 yang ditahan akan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di seluruh negara pada hari ini untuk permohonan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya ketika dihubungi mengesahkan tangkapan dan kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 471 Kanun Kesiksaan. Dalam Ops Haya 1.0 sebelum ini, seramai 74 orang daripada 60 syarikat telah ditahan dengan melibatkan tuntutan palsu bernilai RM88 juta. 52 telah didakwa di mahkamah. SPRM telah mengenal pasti ratusan syarikat lain yang telah membuat tuntutan palsu ini dan akan meneruskan operasi bagi menahan semua yang terlibat. Justeru beliau menggesa mana-mana syarikat yang terlibat untuk tampil secara sukarela menyerahkan semula tuntutan yang telah dibuat bagi mengelakkan pertuduhan di mahkamah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Rizal. Nombor metrik saya 10 DKM 20F 1054. Okey, kesimpulan tentang rasuah ini adalah amalan rasuah perlu dibanteras agar gejala buruk ini tidak boleh luasa. Semua pihak hendaklah bekerjasama mengatasi masalah rasuah agar masalah ini dapat dibendung. Sebagai negara yang berlandaskan Melayu Islam Beraja, semua masyarakat patut bersama-sama memikul tanggungjawab untuk membanteras rasuah. Kita juga hendaklah mengukuhkan dan meningkatkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita untuk mengatasi masalah rasuah. Pihak yang bertanggungjawab yang diberi kuasa untuk menangani masalah ini perlu mengambil berat dan sentiasa memikirkan inisiatif baru bagi memastikan jenayah rasuah dapat dibendung dengan sebaik mungkin.
Sekiranya setiap lapisan masyarakat sentiasa diberi peringatan berkenaan dengan bahaya jenayah rasuah, maka keadaan ini akan membawa kepada lahirnya masyarakat yang prihatin dan sentiasa peka serta saling ingat mengingati antara satu sama lain, yang mana akhirnya jenayah rasuah tidak mampu untuk terus menular dalam kalangan rakyat di negara ini. Sekian, terima kasih.